A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam Bilal mengurusi surau Saf, kepimpinan surau Ad-Diniyah, saudara perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Bimbingan mukminin. Iaitulah bab latihan akhlak. Kita sambung yang sebelum ni. Tajuknya adalah dosa-dosa lidah. Dosa-dosa lidah. Kita sambung nombor 8. Nombor 8, dosa lidah yang ke-8 adalah melaknat. Melaknat. Mana laknat? Itu dosa lidah yang ke-8 adalah melaknat. Laknat ni seperti cerca lah. Cuma dia lafaz khusus. Lagi bahaya. Lagi bahaya berbanding hanya sekadar keji, menghina, mencerca. Itu semua dosa. Tapi laknat ini lagi besar. Laknat ini lagi besar. Pasal apa? Di antara makna laknat ialah seolah-olahnya pelaknat itu yakin ataupun percaya bahawa yang dilaknat itu jauh daripada rahmat Allah. Seperti dia berdoa lah supaya kawan tu jauh dari rahmat Allah dan juga jauh dari syurga, kemudian ahli neraka. Mana kita yakin seseorang itu ahli neraka? Tak adanya. Itu urusan Allah Ta'ala. Jadi laknat itu benda yang besar. Benda yang besar. Kalau di dalam bahasa Melayu dia ada satu perkataan mal'un. Mungkin berasal daripada mal'un. Mal'un maknanya yang dilaknati. Jadi jangan gunalah perkataan mal'un, sungguh budak ni. Itu mungkin berasal dari bahasa Arab mal'un, yang dilaknati. Jadi benda tu besar. Seolahnya dia yakin kawan tu bila mati neraka. Dia pun tak yakin mati masuk syurga. Sebab itulah kita berdoa. Berdoa supaya kita ni mati masuk syurga. Kalau yakin, tak adalah nak doa, nak minta, dah dapat dah, nak minta apa? Kerana tak yakin itulah
kerana ada harapan itulah kita hanya mengharap. Mengharap ar-raja, mengharap bila kita mati sekarang, dibangkit di mahsyar, masuk surga, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga. Itu tak yakin, mengharap. Itu dia panggil baina al-khawfi wal-raja, di antara rasa takut dan mengharap. Takut apa? Takut kalau amal ibadat yang dilaksanakan Allah tak terima, bimbang, takut. Bila Allah tak terima amalan, tak terima taubat, jadi ke mana kesudahannya? Na'udzubillah min dzalik, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu rasa takut, rasa bimbang. Dalam masa yang sama, kita menaruh harapan. Apa yang diharapnya? Supaya amal ibadat kita, taubat kita diterima. Bila terima amal ibadat, terima taubat, ke mana hendak dibawa oleh Allah? Ke mana apa yang Allah nak beri? Tentulah syurga. Tengok, itu di antara dia panggil baina al-khawfi war-raja. Jadi bila seseorang tersebut melaknat seseorang, seolahnya dia yakin kawan tu mati neraka. Yang disebut laknatnya syaitan je lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rajim itu di antara makna rajim ialah mal'un, yang dilaknat. Itu di antara makna ar-rajim. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Cuma beza titik saja. Cuma beza apa? Titik. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rajim diterjemahkan dalam kitab-kitab lama yang direjam, maknanya mal'un, yang dilaknat. Syaitan saja. Ataupun ya, individu-individu yang Allah sebut dengan jelas kekufurannya. Firaun. Itu pun tak ada guna kita nak laknat. Lebih baik gunakan lidah untuk berzikir kepada Allah. Tak ada siapa di atas dunia ni selagi orang itu hidup, kita yakin bahawa dia ni mati neraka. Hatta orang kafir sendiri. Mana tahu sebelum dia meninggal, dicampak hidayah oleh Allah dalam hati dia, dia pun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, terus masuk syurga. Allah nak bagi percuma kat dia, walaupun tanpa sembahyang, tanpa puasa. Allah nak campak hidayat. Pagi mengucap, tengok tengah hari Allah panggil dah. Ada begitu, Allah pilih. Tak sampai seminggu mengucap, dah Allah panggil dah. Maknanya Allah nak beri pesurga kepada dia ni cuma-cuma je. Kita dah solat berapa tahun dah? Kalau hidup 50 tahun, mungkin solat dah 40 tahun dah lebih. Maknanya ada segolongan manusia Allah beri begitu. Allah beri hidayah mudah aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu sendiri nak beri hidayah kepada orang-orang yang kamu suka, kamu tak boleh. Tetapi Allah yang mencampakkan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Itu milik Allah. Nampak? Jadi bila kita laknat, orang tu laknat siapa-siapa, itu di antara benda yang besar. Benda yang besar, yang diharamkan, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja Allah tu. Menentukan siapa syurga, siapa neraka. Dan orang mukmin itu al-mu'minu laisa bil'an. Orang mukmin yang sebenar bukanlah yang suka melaknat. Yang suka melaknat. Melaknat itu ialah seseorang itu benar-benar jauh dari rahmat Allah. Tak yakin. Sedangkan Allah memberi jaminan rahmati wasi'at kulla syai'.
Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi semua benda, semua makhluk, bukan manusia saja, seluruh makhluk, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua tu hidup dengan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun sebesar-besar pokok hinggalah sekecil-kecil pokok, hidup dengan rahmat Allah. Di mana saja. Kalau Allah nak suruh hidup, akan hidup walaupun di atas batu. Kalau Allah tak izin, kita tanam, taruh baja, taruh tanah yang begitu bagus, tanah yang dipilih, top soil tu, letak baja lagi, letak pupuk kandang lagi, apa semua tu, tengok tak jadi juga. Tengok layu juga, mati juga. Pasal apa? Tidak diizinkan oleh Allah. Kalau Allah nak izin, atas atap rumah kita tu boleh hidup pokok. Cuba cek naik atap rumah kita. Tengok ada pokok subur elok-elok, boleh besar lagi. Tak ada siapa tanam. Nampak? Itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak confirm orang tu jauh daripada rahmat Allah, masuk neraka, itu bukan tugas orang yang beriman. Jadi kena jaga lidah dia. Menetapkan laknat kepada seseorang itu sama sekali tidak boleh, kecuali yang benar-benar yang memiliki sifat tersebut, yang jelas mereka ini menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan kekafiran dan kezaliman. Melaknat seorang yang fasik juga bahaya. Tak boleh. Laknat itu sebaiknya dijauhi, sekalipun setelah dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan buat dosa, kita nampaknya dia ni meninggal bawa dosa, yang tu kita nampak. Mana kita tahu sebelum dia meninggal dia sudah bertaubat. Takkan nak cerita kepada kita, buat laporan kepada kita, sebelum ni aku ni buat banyak dosa, aku dah taubat dah. Bukan kewajipan kita ni bertaubat, buat laporan kepada siapa-siapa. Kita hanya membuat laporan kepada Allah Ta'ala. Mana tahu malam tu dia bertaubat sebelum tidur, kemudian sedar besok, tengok besok kita sedar, dia tak sedar, dah meninggal dah. Oh, dia ni payahlah, liat nak solat, liat nak solat, tak pergi surau, tak pergi masjid. Kita nampak yang tu. Mana tahu sebelum dia tidur sudah memanjatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak payahlah laknat siapa-siapa. Kita sibukkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkah baca Quran, tak payah nak laknat siapa-siapa, tak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan bahaya itu akan lebih hebat lagi sekiranya menyakiti perasaan orang yang masih hidup, seperti keluarga, keturunannya dan lainnya. Maknanya bila kita laknat kepada orang mati, tentu dia ada keluarga. Tentu keluarganya akan rasa tertekan. Tertekan. Jadi benda tu maknanya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, la tasubbul amwat fatu'dhu bihil ahya. Jangan kamu duk maki orang yang mati. Pasal apa? Akan menyakiti keluarganya yang masih hidup. Akan menyakiti keluarganya yang masih hidup. Di antara adab kita ziarah orang mati ataupun kita bercakap berkenaan dengan orang mati, kita sebut apa? Kebaikan dia, amal taat dia. Benda tak bagus tu kita simpan. Mudah-mudahan bila kita mati sekarang akan jadi begitu juga. Allah akan menggerakkan lidah-lidah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jiran-jiran kita, hanya menyebut benda-benda baik saja.
Tidak sebut benda-benda yang buruk tentang kita. Itu keadilan di atas dunia lagi. Allah dah tunjuk dah. Jadi jangan mudah-mudah untuk mendedahkan keaiban siapa-siapa, terutamanya yang sudah meninggal dunia. Tu man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi keaiban orang Islam, Allah tutup keaiban dia, terutamanya pada hari kiamat. Yang tu kita tidak. Nampak? Jadi laknat ini benda yang besar. Laknat juga membawa maksud mendoakan seseorang dengan doa yang buruk. Dengan doa yang buruk, sekalipun yang didoakan itu seseorang yang benar-benar zalim. Bagi mukmin yang betul, yang sempurna imannya, dia mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, malaikat akan berdoa untuk kita. Walaka bimislin. Malaikat berdoa pula untuk kita. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah keampunanmu, kesejahteraanmu, keamananmu kepada sahabat aku, si fulan, si fulan bin si fulan. Kemudian mudahkanlah rezeki dia, mudahkanlah urusan dia dunia di akhirat. Malaikat amin, walaka bimislin. Kamu pun dapat benda yang sama juga. Kan bagus tu. Nampak? Berdoa kebaikan. Walaupun kita benci mana kepada si A, kepada si B, jangan mengangkat tangan, menadah, mendoakan keburukan. Doa kebaikan. Malaikat pun walaka bimislin. Kamu pun dapat benda yang sama. Yang tadi sama juga. Bercerita berhubung dengan kebaikan si mati. Malaikat amin, amin, amin. Tu baru betul. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara maksiat lidah juga yang ke-9 adalah menyanyi dan bersajak. Umum, iaitulah menyanyi, bersajak yang boleh melalaikan daripada taat kepada Allah Ta'ala. Duk puja maksiat umpamanya. Duk puja kekasih dia umpamanya. Kalau zaman dulu, syair-syair memuji dan memuja Arab umpamanya. Memuji dan memuja wanita-wanita umpamanya. Dia buat syair tu. Dia punya penyair, penyajak zaman dulu, dia boleh berdiri tu. Boleh berdiri berapa jam untuk mendeklamasikan sajak dia, syair dia. Spontan. Tanpa tulis dulu. Kehebatan orang Arab zaman dulu. Zaman jahiliyah umpamanya. Tanpa ditulis dulu, spontan berdiri, kemudian bersyair, baca sajak, puisi. Berapa jam tu? Spontan begitu. Boleh memuji Arab umpamanya. Zaman dulu. Boleh begitu. Itu melalaikan daripada ingat Allah. Kemudian penyair-penyair zaman dulu, penyajak-penyajak, pemuisi-pemuisi zaman dulu dibayar upahnya lebih tinggi berbanding upah gaji qadi-qadi, ulama-ulama, mufti-mufti, guru-guru, alim ulama zaman dulu. Lebih tinggi penyair-penyajak lagi. Sama-sama sekarang je lah. Penyanyi-penyanyi sekali show dia 5 minit je, orang bayar 50,000 nyanyi. Nampak? Tu sekali gi je. Sekali hadir, satu show, buat performance. Mungkin satu performance 1 jam, mungkin orang bayar ratusan ribu. Zaman dulu sama juga, penyair-penyajak dibayar tinggi. Bersair di hadapan khalifah umpamanya. Pada zaman dulu. Sekali hadir, berapa khalifah
bagi emas, perak dan sebagainya. Zaman sama saja, manusia ni manusia. Nasun. Aina makan wa aina mahallu. An-nasu nasun. Aina makan wa aina mahallu. Manusialah juga. Di zaman mana, duduk kat mana, manusia tetap manusia. Cuma zaman saja berubah. Nampak? Zaman saja berubah. Jadi lidah tu kena jaga. Daripada mengungkapkan benda-benda yang boleh ia melalaikan daripada ingat kepada Allah, yang mengajak kepada perbuatan haram, yang menyifatkan kecantikan wanita, gadis, baik yang berupa pujian, celaan, ataupun yang menimbulkan perasaan keji, jijik dan sebagainya, yang melampaui batas. Tengok lagu-lagu, bukan lagu nasyid lah, lagu-lagu yang biasa begitu. Banyak berkisar dari segi ataupun berkisar dari segi cinta, rindu-rinduan. Itu kisah dia. Berkisar di situ saja. Nampak? Ini menyebabkan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terjebak dengan benda-benda begitu. Dia berhibur ini dibenarkan hanya ada kadar dia. Hanyakah kadar dia. Bukan maknanya syair ini bersajak berpuisi tidak dibenarkan sama sekali. Nabi SAW ada penyairnya, iaitu Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Hassan bin Thabit penyair yang hebat. Jadi dia gunakan syair dia, sajak dia, puisi dia untuk membangkitkan semangat tentera Islam berperang. Itu dia guna. Bukan untuk berkasih-kasih, bercinta-cinta, jadi khayal begitu. Malah nak pergi perang. Bukan tu. Dia ni membangkitkan semangat, motivasi untuk berperang. Itu Hassan bin Thabit, sahabat Nabi. Walaupun dia dah berumur, Hassan bin Thabit ni. Dia sudah berumur, dah tua dia. Dia ni orang Madinah. Orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia di antara orang Madinah Al-Munawwarah. Ketika kelahiran Nabi SAW, dia di antara yang nampak bintang itu. Dia kata masa aku duduk Madinah, dia memang orang Madinah. Orang Yahudi duduk bising-bising di Madinah. Yahudi kata, bintang sudah muncul di langit, tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Dia tak tahu apa. Bila baginda SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, baru dia nampak, dia beriman kepada Nabi. Masa itu dah berumur dia. Hassan bin Thabit, penyair, pemuisi Rasulullah SAW. Ya. Dan seterusnya, maksiat yang ke-10 adalah bersenda gurau, yang melampaui batas. Senda gurau ini di antara bentuk hiburan. Tetapi kalau setiap masa bersenda gurau, itu dalam kategori melampaui batas. Apatah lagi bersenda gurau yang mengeluarkan kata-kata yang dipanggil kata-kata yang makna bertindih. Makna bertindih. Ia ada unsur-unsur lucah. Kan lagi teruk tu. Bukan tak boleh bersenda gurau, tapi biarlah berpada-pada. Biarlah berpada-pada. Buat apa, buat dipanggil apa? Prank apa tu? Tu. Melampau-lampau. Sehingga kawan-kawan tu terasa hati, sakit hati dia. Sampai peringkat itu. Tu. Bersenda gurau yang melampau-lampau. Ada unsur-unsur yang kita sebut tadi, lucah dan sebagainya. Ataupun makna-makna bertindih yang tidak bagus. Bukan tak boleh bersenda gurau, sahabat pun bersenda gurau. Kita baca dalam sirah, bagaimana sahabat bila dia nak bersenda gurau, dia buat apa? Dia baling-baling buah pula. Sama-sama dia. Lepas tu ketawa. Baling buah. Disebut dalam beberapa lafaz hadis, buah yang dibalingnya buah bitih. Buah bitih ini tembikai. Mungkin tembikai zaman dulu kecil-kecil kot. Kalau besar kepala, dia kena kepala pecahlah. Bitih ni tembikai. Mungkin tembikai kecil-kecil begitu. Kalau ada buah durian, baling buah durian jenuh.
Bergurau. Itu bergurau. Dan sesama isteri Nabi pun bergurau. Pada satu hari, Aisyah pergi rumah seorang isteri Nabi. Isteri Nabi tersebut berserta dengan Nabi SAW, buatlah kuih. Kata mudah cengkodok begitulah. Jemput-jemput. Orang Kelantan panggil jemput. Jemput. Cengkodok begitulah. Buat. Oh, Nabi makan. Seronok Nabi makan. Mana sedap. Aisyah pun cemburulah. Isteri ni seronok dia makan. Nampak? Seronok ni makan ni. Cemburu Aisyah. Aisyah pun, isteri Nabi tu tawar. Aisyah, kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Tak sedap, kata Aisyah. Dia tengok Nabi makan. Cemburu dia. Isteri Nabi pun, yang seorang lagi ambil cekodok tadi, suap ke mulut Aisyah. Tak sedap ya? Dia suap mulut. Kemudian ketawa, Nabi ketawa, Aisyah ketawa, isteri seorang ketawa. Bergurau senda. Nampak seperti nak bergaduh, tapi bergurau senda. Dibolehkan, tetapi janganlah melampau. Jadi hidup dia penuh dengan bergurau senda. Itu tak boleh. Kita ni masa ni amat berharga. Dalam peribahasa kita, ataupun simpulan bahasa ke apa, kata-kata hikmat, masa itu emas. Tak ada masa untuk bergurau senda yang berlebih-lebihan. Masa itu emas. Kata patah Arabnya, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Masa itu umpama pedang. Jika kamu tak potong dia, pedang tu akan potong kamu. Lambat sikit je. Pop. Tengok. Lambat sikit, 1 second je lambat. Pau kena. Dia awal sikit je. Dia awal sikit je, bawa benda jatuh, selamat dia daripada atas. Pokok tumbang. Pokok tumbang, dia awal 1 second je, power tak kena. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lambat 1 second je, power kena. As-saifu al-waqtu kas-saif. Masa itu umpama pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tak potong dia, dia potong kamu. Maknanya satu peribahasa ataupun satu kata-kata hikmat supaya kita ni jaga apa? Jaga masa. Bukan maknanya orang beriman ni 24 jam dia sentiasa serius. Apa? Suka-suka. Bukan begitu. Bukan terlampau serius begitu. Nabi pun ada pernah bergurau senda, bersuka ria, tapi tidak melampau. Gurau senda Nabi adalah benar. Tengok kisah masyhur, perempuan tanya Nabi, boleh tak masuk syurga? Nabi kata, tak boleh, orang tua mana boleh masuk syurga? Menangislah makcik tu. Orang tua mana boleh masuk syurga, menangis makcik tu. Pasal apa? Dia tak boleh masuk syurga. Rupanya Nabi nak terang, ahli syurga semua muda-muda semua, belia 25 tahun. Jadi bila kamu masuk syurga, kamu akan jadi muda balik. 25 tahun. Tak ada orang tua dalam syurga. Jadi sahabat pun pergi cerita semula kepada makcik tu. Lalu makcik tadi pun gembira. Kan seronok tu. Keseronokan itu, ya, boleh menjadi ahli syurga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la amzah wa la aqulu illa haqqan. Aku pun bersenda gurau, tetapi aku tidak bercakap kecuali benda yang benar. Kecuali benda yang benar. Maknanya gurau senda Nabi pun benda yang ada manfaat. Sesiapa pun boleh bersenda gurau yang baik dan tidak mengatakan melainkan yang benar. Tetapi kebanyakan manusia apabila bersenda gurau, tujuan utamanya hanyalah untuk ketawa semata-mata. Apatah lagi benda yang bohong, benda pembohongan, lagilah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang suka bersenda gurau, suka ni sentiasa dia,
pasti akan dianggap ringan oleh orang lain. Dia bercakap betul pun, orang kata dia bergurau tak betul tu. Kita bahasa sekolah rendah dulu, ada kisah apa tu? Penggembala kambing, biri-biri tu. Kisah ni masa kecil dululah kita belajar apa tu bahasa Melayu dulu. Kisah penggembala kambing, biri-biri begitulah budak tu. Oh, dia pergi kat orang kampung, tolong serigala nak makan kambing. Orang kampung pun bawalah dengan golok, dengan cangkul, dengan apa tu. Nak tolong budak tadi nak halau serigala. Sampai tengok tak ada mana serigala. Aku bergurau saja. Baliklah orang kampung tu. Kemudian lama selang berapa hari, tolong serigala nak makan kambing aku. Orang kampung pun datang balik. Naik bukit lagi tu. Bawa cangkul, bawa apa. Mana serigala? Tak ada, bergurau saja. Ya. Nampak? Orang kampung pun balik ke masing-masing. Kali yang ketiga, datang serigala betul. Tolong serigala. Orang kampung dengar, alah budak tu berapa kali dah penipu. Penipu, akhirnya habis kambing makan serigala. Tengok, akhirnya orang pandang ringan. Pasal apa? Terlalu banyak bergurau senda. Akhirnya dipandang ringan, tak ada nilai cakap dia, walaupun betul. Betul. Itu di antara apa? Bahananya, kesan dia, akibat dia. Daripada banyak bergurau senda. Segala kata orang alim, segala sesuatu itu ada punca dia. Ada benih dia. Benih kepada permusuhan itu antaranya ialah selalu bersenda gurau. Akhirnya tak suka kepada dia. Pasal bergurau senda teruk sangat. Tak boleh tahan senda gurau dia. Tipu dia teruk sangat. Melibatkan keluarga, kematian apa. Cuba telefon kampung tu. Ada benda tak bagus lah. Mungkin kematian mak ke ayah ke kau. Telefon tak ada apa pun. Bergurau rupa-rupanya. Kawan tu dah separuh mati dah. Telefon kawan tu, telefon kawan ni, WhatsApp apa tengok, separuh mati dah. Rupanya bergurau senda saja. Kan bahaya tu. Permulaan kepada apa? Permusuhan. Akhirnya tak bertegur tak siapa. Nampak? Itu amaran ya daripada orang alim. Dan bersenda gurau itu bercanggahan dengan larangan dan boleh memutuskan persahabatan. Jadi jauhlah daripada benda-benda yang begitu. Ya. Ada seorang yang kita cerita tadi, ada seorang perempuan, seorang makcik pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada saya masuk syurga. Nabi pun bersabda, orang tua tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannata ajuz. Orang tua tak boleh masuk syurga. Makcik tadi pun menangislah dia. Pasal apa? Tak boleh masuk syurga. Kemudian baginda pun akhirnya berkata, innaki lasti bi'ajuzin yauma izin. Makcik, pada hari itu makcik tak tua dah. Makcik jadi muda balik. Jadi muda balik. Jadi bila ahli syurga semua muda. Lalu perempuan tadi pun gembiralah. Kegembiraan. Nampak? Walaupun gurau senda Nabi SAW, tetapi ada manfaat. Benar. Tidak berkata melainkan benar. Kemudian satu kisah yang kedua, seorang wanita, makcik juga, pergi berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, suami aku menjemput Nabi ke rumah. Baginda pun bertanya, waman huwa? Siapa dia ni? Ahuwa alladhi bi'ainihi bayad? Adakah suamimu ni mata dia putih? Mata dia ada putih? Qalat wallahi ma bi'ainihi bayad. Mata putih ni maksud Nabi lain. Orang tua tu, perempuan tadi, isteri tu kepada
lelaki yang jemput tadi, dia faham lain. Dia faham putih ni jenis penyakit. Mungkin putih itu mata hitam pun jadi macam putih, macam orang buta begitu. Seperti ada selaput putih begitu. Dia faham. Nabi nak faham, Nabi nak bergurau, dia kata ada putih. Ada maksud Nabi, memang mata kita ada putih. Hitam yang tengah, putih yang luar. Bukan tipu. Tapi orang faham, perempuan tu faham, yang putihnya, semua putih. Ada selaput atas mata hitam putih. Perempuan tu kata, tak ada, mana ada mata dia putih. Faqala bala inna bi'ainihi bayda. Bahkan kata Nabi ada, mata dia mesti ada putih. Mata dia. Lepas tu perempuan kata, tak ada. Mata dia elok aja. Kemudian Nabi berkata, ma min ahadin illa wa bi'ainihi bayad. Tak ada manusia atas dunia ni, mata dia pasti ada mata putih. Lepas tu sahabat pun, perempuan tadi pun, sukalah, baru gembira, ketawa, baru dia faham apakah maksud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh-contoh bagaimana gurau senda baginda ya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cerita-cerita tu ya berhubung dengan ya gurau senda ya baginda ya sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya maksiat yang ke-11. Maksiat lidah, penghinaan dan ejekan. Kita ni ya dilarang daripada hina siapa-siapa. Hina dia kerana apa? Kerana maksiat dia, kerana jahat dia, kerana harta benda. Dilarang semua tu. Penghinaan itu. Mengejek pun sama juga. Walaupun orang tu buat maksiat, kita bukan benci kepada dia, tapi kita benci maksiat yang dilakukannya. Ada beza tu. Seperti ayah kita, mak kita, dia denda kita, dia pukul ke, tarik telinga ke, tarik pusat ke, kan? Tarik ni, sebeng ni ke, tarik sebeng, tarik sebeng ni ke. Bukan dia benci kepada kita, tapi kesalahan yang kita lakukan. Kalau dia benci kepada kita, daripada kecil lagi, dia lempar mana-mana. Lempar di dalam dam tu. Kan bahaya tu. Bukan dia benci kepada kita, benci kepada apa yang kita lakukan. Kesalahan itu. Malah nak mengaji, solat lambat. Yang tu dia tak suka. Lambat mandi. Masuk maghrib baru nak mandi. Kan tak suka tu. Dia pun tarik telinga. Ataupun tarik rambut. Tarik rambut. Itu je lah. Tak ada dia nak ambil asah golok, penggal kepala. Tak ada lah. Paling kuatnya, kalau saya lah, anak-anak, tarik ni je lah. Tarik ni, tarik telinga. Telinga jangan tarik kuat sangat. Sakit juga. Orang tua pesan, nak tarik telinga jangan kuat sangat. Pasal apa? Lama-lama telinga berdarah, menanah. Anak-anak jangan tarik telinga kuat sangat. Dibibangi telinga akan menanah. Dia akan luka tu. Kan dalam telinga dia ada drum. Dia ada gendang dalam telinga. Benda tu sensitif, nipis je. Tarik kuat dia akan luka dalam. Lama-lama menanah. Telinga jangan dibiasakan tarik budak-budak. Tarik slow sini, tak slow gitulah. Nak tarik rambut ni. Rambut tak apa, tercabut dia tumbuh balik. Telinga tercabut, tumbuh balik. Tak tumbuh dah. Rambut tumbuh balik. Cabut macam mana pun tumbuh balik dengan izin Allah Ta'ala. Tu paling tidaknya tu je. Ataupun tarik perut tu je. Bukan tarik perut usus dalam tu, kulit saja. Nampak? Habis tinggi kalau nak pukul di betis. Tak perlu kuat. Nampak? Sudah faham dah. Tu paling tidaknya tu. Maknanya ibu bapa kita tak pernah benci kita. Tetapi dia benci, dia tak suka apa yang dilakukan. Sama juga kita berhadapan dengan sahabat-sahabat ataupun siapa-siapa yang buat maksiat, kita tak benci dia. Tapi kita tak suka apa yang dia buat. Lalu kita bimbing, kita ajar. Itu yang sepatutnya, bukan dihina, bukan diejek.
Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai mereka yang beriman, janganlah satu puak menghina, mencemuh puak yang lain. Mencemuh, menghina, mengejek puak yang lain. Asa an yakunu khairam minhum. Mungkin puak yang dihina itu lebih baik daripada kamu, daripada yang menghina tadi. Semua tu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nampak dia ni alim besar, ilmu banyak. Anak murid dia, ramai ribu anak murid dia. Bukan maknanya dia lebih tinggi di sisi Allah. Mungkin di kalangan anak murid dia yang lebih tinggi ikhlas, mungkin lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tu tok guru, pasal dia makam tok guru, lalu dia pun hampir kepada Allah. Tak mesti. Mungkin orang tu bukan tok guru pun. Tapi makam di sisi Allah hebat. Tengok siapa dia tu. Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat pun, dia tabi'in. Walaupun dia sudah ada di zaman Nabi, dia berasal daripada Yaman, sudah ada di zaman Nabi, tapi dia bukan sahabat. Pasal apa? Dia belum pernah berjumpa Nabi. Tak pernah jumpa Nabi. Cuma Nabi cerita kepada Umar, kalau lepas ni ada seorang hamba Allah bernama Uwais Qarni, dia datang ke Madinah ni, kalau kamu jumpa dia, kamu pergi jumpa dia, minta supaya dia ni berdoa untuk kamu. Nabi suruh Umar bin Al-Khattab, sahabat nombor 2 selepas Abu Bakar. Tengok kehebatan itu. Lalu pada satu hari selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun tu, di zaman Umar, ada rombongan datang daripada Yaman. Umar pun cari, siapa nama Uwais Qarni? Oh ni. Umar pergi jumpa dia, Umar suruh berdoa untuk dia. Kehebatan itu. Bukan kerana kamu untuk kamu hebat, tak. Jadi jangan hina siapa-siapa, jangan ejek siapa-siapa. Pasal apa? Boleh jadi yang kamu ejek tu, dia lebih tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'un min nisa'in hatta an yakunna khairan minhunna. Perempuan pun tak boleh menghina perempuan yang lain. Mungkin yang dihina itu lebih tinggi makamnya berbanding yang menghina. Jadi tidak antara yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.